عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله عليك يا حبيب الله.
كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim, amma ba'. Para penonton yang hormati sekalian, sekali lagi kita mesti bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan dapat melihat terbitnya matahari pagi ini. Kita sudah dapat melihat bulan terbit waktu malam harinya. Kita dapat menikmati angin yang sepoi-sepoi bahasa yang di dalamnya mengandungi oksigen yang tuan-tuan menghirupnya, saya menghirupnya, tumbuh-tumbuhan menghirupnya dan sebagainya. Seluruh kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang bernyawa, yang seperti kita, yang tidak tumbuh, yang tidak bernyawa tetapi tumbuh, pun mengharapkan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya oksigen, dan kita mengeluarkan karbon dioksida dan sebagainya. Semuanya mempunyai kegunaan-kegunaan yang tersendiri yang dinikmati oleh manusia. Satu perkara para penonton yang hormati sekalian, ya, apa yang Allah jadikan oleh kerana manusia ni disebut sebagai umat, sebagai makhluk yang paling hebat, ya. Makhluk yang paling hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk yang paling hebat, jadi semua yang Allah jadikan ikan untuk manusia. Hatta dikatakan ulama menulis bumi, langit, bintang, bulan, matahari diterbitkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana adanya makhluk yang namanya insan. Maknanya tuan-tuan dan puan, seluruh makhluk-makhluk yang lain selain daripada insan diminta untuk mengabdikan diri kepada makhluk yang namanya insan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan disebut walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dilebihkannya. Anak Adam ni dilebihkannya. Martabatnya diangkat di lautan pun dia, di angkasa raya pun dia, di gunung, di bukit, semuanya Allah berikan keistimewaan kepada anak Adam, tuan-tuan dan saya semuanya. Anak tuan-tuan istimewa, anak saya istimewa, anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan istimewa, cucu saya istimewa. Bukan istimewa, dia istimewa handicap dan sebagainya, bukan.
keistimewaannya melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Hatta dibandingkan dengan malaikat Allah yang tak pernah berdosa. Kalau dilahirkan dia qiyam, dia akan qiyam selama-lamanya. Kalau dilahirkan dia rukuk, malaikat akan rukuk selama-lamanya. Kalau dilahirkan dia sujud, malaikat akan sujud selama-lamanya. Kalau malaikat ini ditahirkan untuk menuturkan perkataan subhanallah, sampai kiamat nanti dia menyebutkan subhanallah, 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 subhanallah. Tak berhenti-henti. Malaikat itu seperti mechanical, dia menyebutkan subhanallah, subhanallah. Itu pun dibandingkan malaikat yang berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak pernah ingkar kepada Allah. Walau sebis pun tidak pernah ingkar. Itu pun antara kita dengan malaikat, kita lebih baik daripada malaikat. Kejadian kita lebih baik. Fungsi kita lebih baik. Dan kita adalah makhluk yang terbaik. Jadi saudara, atas nama itulah kita hidup sebagai makhluk yang terbaik ini, paparkanlah akhlak yang terbaik, paparkanlah ibadah yang terbaik, paparkanlah salat yang terbaik, paparkanlah qiyamul lail yang terbaik, paparkanlah puasa yang terbaik, paparkanlah kasih sayang dengan isteri suami yang terbaik, paparlah kasih sayang kepada anak-anak yang terbaik, paparkanlah kasih sayang kepada jiran tetangga, anggota masyarakat yang terbaik. Ini dia. Saudara, semalam malam tadi tuan-tuan, malam tadi sebagaimana biasanya hari Jumaat, malam Sabtu, kita ada tetamu-tetamu dalam bentuk keluarga, saudara. Malam tadi tetamunya punya hebat, tetamu ni namanya Kumaran anak laki-laki Nagapa. Kumaran anak laki-laki Nagapa bersama dengan tetamu dia. Saya, Kumaran ni jadi tetamu saya malam tadi. Dia pula bawa satu tetamu namanya Ridwan. Tetamu Ridwan. Dua-duanya India. Yang Kumaran India kahwin dengan India, yang Ridwan ni India kahwin dengan orang Kedah, orang Melayu Kedah. Alhamdulillah. Jadi apa yang tuan-tuan puan, mereka masuk Islam, Kumaran masuk Islam 8 tahun yang lalu, Ridwan masuk Islam 11 tahun yang lalu. Masya Allah tuan-tuan. Malu kita dengar tuan-tuan, kita malu pada diri kita. We feel so small. Macam mana mereka walaupun baru 8 tahun tuan-tuan, pergerakan kepada Islam, kerja untuk Islam, dakwah untuk Islamnya. Mereka telah mengislamkan teman-teman Hindu ni, Hindu dan Kristian di kawasan mereka. Nun tuan-tuan dan puan di Kuala Selangor. Di satu tempatnya Bestari Jaya, atau dulu namanya ialah Bestari Jaya, ataupun ialah nama dulu tu, nama lama tu vulgar sikit. Sebab tu ditukar namanya Batang Berjuntai. Dulu namanya Batang Berjuntai. Sekarang tu ditukar kepada Bestari Jaya. Dia sudah mengislamkan sahabat-sahabat dia, teman-teman India dia tuan-tuan, 300 orang. 300 orang. Saya nak tanya kepada para penonton, nak tanya kepada tuan-tuan, nak tanya kepada ustazah sendirilah. Berapa orang kita dah islamkan orang? Kita dah lahir 50 tahun, 60 tahun dalam Islam. Saya dah lahir 73 tahun dalam Islam. Mana? Berapa orang kita sudah kita islamkan? Berapa orang yang telah kita bawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk terjun dalam hati umat-umat ini untuk mereka sama-sama macam di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kumaran bersama dengan Ridwan. Ridwan ni kerja tuan-tuan mekanik, the mobile mekanik. Pergi rumah ke rumah dipanggil, dia datang di mekanik kereta. Tetapi tuan-tuan, dia sangat popular. Sangat popular. Yang bukan Islam suka dia, Kristian suka dia, Hindu suka dia, pasal orang Hindu, orang Kristian menganggap dia Ridwan tak tipu. Ridwan kerja bagus, Ridwan amanah. Kalau dia beli spare part harganya RM70, dia kata RM70. Upah RM20, RM90. Kalau dia kata tukar, dia kata tukar. Kalau dia kata tak perlu tukar, boleh pakai lagi, dia tidak akan tukar dan boleh pakai lagi. Sampai begitulah tuan-tuan, sampai tersebar bahawa Ridwan ini amanah. Mekanik yang amanah. Bergerak daripada jalan ke jalan dengan penuh amanah. Dia dikerumuni oleh orang, bawa kereta, kebanyakan orang India yang serahkan kereta kepada dia untuk dibaiki. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak sebut ialah paparan Islam. Dan semuanya mengatakan betapa hebatnya Islam, rindunya kepada Islam, sayangnya kepada Islam, kasihnya kepada Islam. Dan dia kata tuan-tuan dan puan, kemajuan yang dihadapi pada dirinya, kemajuan keluarganya yang tak dapat digambarkan, maju dari segi akhlak, maju dari segi pendalaman, maju dari segi luaran, maju dari segi hati, maju dari segi pemikiran, dia dapat gambarkan. Dan kemajuan itu yang dirasakan sekarang itu, cantiknya, harumnya Islam itu, tuan-tuan, adalah kerana Islam yang diamalkan, kerana syahadah, dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang disembah oleh mereka sekarang ini. Inilah tuan-tuan dan puan. Jadi saya, kalau misalnya orang baru masuk Islam 8 tahun,
Tuan-tuan boleh begitu siang, malam, pagi, petang. Tuan-tuan nak tahu ya, dia masuk Islam ni ustazah, dia ada kelas. Dia ada kelas ya, dia ada kelas Fardhu Ain khas untuk orang yang baru masuk Islam. Orang-orang dia, orang-orang India yang kebanyakannya educationnya adalah education sekolah rendah. Kebanyakan sekolah rendah. Dan dia ada kelas Al-Quran. Tuan-tuan nak tahu ya, mak mertua dia belum Islam lagi, attend. Mak mertua dia attend kuliah-kuliah Fardhu Ain dan attend kuliah Al-Quran. Belajar Al-Quran. Belum Islam lagi mak mertua dia. Bayangkan pengaruh dia. Dan dia kata untuk dakwah, pasal dia tunjukkan cantiknya Islam itu, dia dakwah, dia kata dia bukan pergi jumpa orang. Orang jumpa dia. Dia bukan minta orang masuk Islam. Orang datang untuk mengislamkan diri mereka kepada dia. Jadi inilah tuan-tuan hebatnya. Saya tak terfikir macam itu. Saya dalam dakwah ni, saya datang jumpa orang tuan-tuan. Ada beberapa orang, tapi bilangan terlalu kecil yang datang jumpa saya untuk disyahadahkan, ada. Tapi kebanyakan jumpa orang. Duduk 3 hari, duduk 40 hari, duduk 10 hari, kita jumpa orang. Rumah ke rumah, ketuk pintu, bercakap dengan mereka, bagi kuliah, bagi tausiah, bagi tazkirah. Tapi dia tidak, orang datang jumpa dia. Bapak dia tidak Islam, bapak kembaran ni tidak Islam. Tapi bapak kembaran ni, tugas dia sekarang ni menghebahkan. Dia bukan Islam, menghebahkan. Nak masuk Islam, jumpa kembaran. Nak masuk Islam, jumpa kembaran. Nak masuk Islam, jumpa kembaran. Begitulah tuan-tuan dan puan ya, saya nak cerita pagi ni. Pasal saya seronok sangat saya malam tadi tuan-tuan dan puan. Seronok betul saya dengar cerita-ceritanya dan disampaikan dengan baik. Kumaran tu lebih educated daripada yang lainnya dan disampaikan dengan baik, message disampaikan dengan baik. Nanti minggu depan tuan-tuan dia appear lagi. Family ni appear lagi tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan. Tengok baru tuan-tuan tahu kecilnya kita, insignifikannya kita. Tak ada apa kita buat tentang Islam dibandingkan dengan mereka. Bayang tuan-tuan 300 orang diislamkannya dalam masa 8 tahun. 300 orang dalam masa 8 tahun. Bagi saya tuan-tuan, berapa satu hari, berapa satu bulan dia mengislamkan. Jadi inilah tuan-tuan dan puan. Okey Ustazah. Saudara para penonton, Ustazah Cinta bersama dengan kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, nak bercerita. Dia bagi tahu saya sebentar tadi, tajuk pagi ini ialah pendidikan seks. Pendidikan seks. Mungkin kita tak boleh cerita satu sesi agaknya, pasal kita akan berhenti 7.45 tuan-tuan. Setiap kali bertemu dengan Ustazah, terpaksa buat 7.45 kita berhenti. Kerana ada tugasan-tugasan yang lain. Ustazah pun ada tugasan yang lain, saya pun ada tugasan yang lain yang perlu disempurnakan. Sila Ustazah, mulakan Ustazah. Sila Ustazah. Ya, terima kasih Yang Datuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi bersama dengan kami pada pagi ini, dan insya-Allah kita masih lagi dalam rangka pendidikan. Jadi menurut kata Datuk, pendidikan ni banyak perbincangan berkaitan dengan pendidikan. Jadi pada pagi ini pendidikan seks itu besar. Jadi Umi fokuskan kepada bagaimana kita nak menundukkan hawa nafsu kepada remaja. Yang paling kita nak fokus anak-anak kita, dan mungkin di sana, di luar sana, mungkin anak kita ataupun anak sahabat-sahabat kita atau anak jiran-jiran kita yang sudah terlanjur. Dan lumrahnya masyarakat ni, bila ada yang terlanjur atau tersalah langkah, kita tidak mengambil satu sikap yang untuk membantu mereka. Jadi pagi ni Umi suka nak sebut berdasarkan kepada hadis Nabi SAW daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawakan. Maksudnya kita sentiasa mengatakan bahawa kita beriman kepada Allah, tetapi bila kita meletakkan hawa nafsu itu sebagai di depan, yang mana kita nak beritahu pada pagi ini, nafsulah sebenarnya yang mendorong atau membawa kita kepada perkara-perkara yang seks dan sebagainya. Jadi sekarang ini sebenarnya ramai ibu ayah yang mengenepikan pendidikan seks.
iaitu tidak memberitahu bagaimana cara nak berhubung, macam mana nak mengenali orang-orang lelaki yang bagus. Datuk dalam TikTok saya semalam, saya ada berkongsi bagaimana nak mengenali lelaki-lelaki yang wajar dicintai. Itulah antara pendekatan yang Umi buat untuk masyarakat. Kita nak kenal pasti bagaimana ciri-ciri lelaki yang bagus. Ramai bertanya macam nak cari orang lelaki yang baik. Itu antara ni. Ingat, mereka tu perlu beriman kepada Allah, mematuhi dan meletakkan nafsu dia tu yang tak boleh dikawal tu ke belakang. Jadi insyaAllah pada pagi ni juga kita nak cerita sebenarnya apakah yang menjadi punca kepada remaja-remaja ini ataupun anak-anak muda ini memilih untuk mendahulukan nafsu mereka dalam pergaulan, yang menyebabkan bila kita tidak mengajar perkara ini, anak yang biasa-biasa, anak gadis yang biasa-biasa berhubung kadang-kadang melalui apa? Mudah je sebenarnya. Bukan melalui, kalau masa pandemik ni, bukannya melalui bertemu dengan pakwa dia, bertemu dengan kawan-kawan di luar sebab dia duduk dalam ni je. Tapi semua tu berlaku depan ni. Anak-anak yang berhubung melalui TikTok, kalau TikTok Datuk Hassan tu TikTok yang bagus-bagus, tapi sebenarnya dalam TikTok sendiri ada banyak perkara media yang boleh membawa kepada kerosakan minda, akhlak dan anak-anak kita. Tanpa kita sedar, anak-anak kita suka duduk dalam bilik. Rupa-rupanya mereka melihat pornografi. Rupanya mereka bersembang perkara lucah dengan sahabat-sahabat. So ini yang penting. Jadi Umi suka nak bagi tahu sebenarnya antara faktor-faktor yang membawa kepada, kita cukup pecahkan kepada 5 faktor utama yang membawa kepada kenapa anak-anak ini terdedah kepada seks. Kalau kita namakan sebagai seks luar nikah. Mereka melakukan perkara ni di luar. Dan seks luar nikah juga, kita suka nak sebut, selain pada mereka ini berhubung dengan orang lain, seks luar nikah juga mungkin berlaku dalam keluarga itu sendiri. Barangkali dengan abang, barangkali dengan ayah. Tapi kenapa punca? Apa punca dia? Kita, Umi suka sebut kepada 5 punca utama. 5 punca utama yang membawa kepada masalah ini. Pertama sekali ialah masalah keluarga. Yang mana kita menunjukkan bahawa remaja ataupun anak-anak muda yang berasal daripada keluarga yang menghadapi masalah. Masalah ini ialah masalah kasih sayang. Daripada awal lagi Umi cerita bagaimana kita sebenarnya dalam keluarga kita ni, peranan ayah, peranan ibu membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang rasa macam kesempurnaan didikan itu. Memberikan contoh yang baik kepada mereka. Jadi anak-anak yang memilih untuk perlakuan seks yang sebelum perkahwinan ini adalah mereka yang tidak mendapat didikan agama, menghadapi masalah dalam keluarga. Contohnya keluarga yang kalau mak ayah dia berpoligami, dia nampak macam tak adil dari sudut poligami tu. Kalau mak ayahnya ni, ibunya suka melawan ataupun ayahnya tidak memberikan kasih sayang yang baik dengan anak-anak, tidak memberikan contoh, serimah, marah, bergaduh. Dalam pandemik pun kita nampak betapa benda ni menjadi satu masalah besar. Ibu-ibu yang stres, ayah-ayah yang stres dengan masalah kewangan sebagainya yang membawa kepada anak ini mempunyai masalah dan kemelut diri. Tidak tenang, stres. Baik, yang kedua, saya bagi tahu 3 dulu Datuk. Yang kedua ialah kurangnya kawalan daripada orang tua. Selalu beritahu macam ni. Ibu ayah ketika mana berlakunya pandemik, mereka banyak aktiviti sendiri. Contoh macam contoh yang mudah lah. Contoh ibu ayah yang bekerja. Yang bekerja kalau mereka cikgu atau mereka tu pegawai, mereka masuk kerja dalam bilik, duduk. Dalam masa yang sama, mereka juga ada anak-anak remaja yang ada duduk dalam bilik masing-masing. Jadi kurang kawalan, kurang mengambil tahu atau ambil mudah duduk dan maksudnya tak kawal dari sudut handphonenya, tak kawal dari sudut macam mana kita nak bagi nasihat pada mereka. Biar pilah anak-anak dia macam tu. Okay? Jadi kawalan ini ada orang kawal terlalu ketat, marah-marah sehingga menyebabkan anak itu stres. Ada pula yang kawalan ni tak ada langsung, biar je lah anak tu buat apa saja pun tak apa. Jadi bila kontrol ni tak ada atau penguasaan ni tidak ada, menyebabkan anak tu rasa macam bebas, tak apalah. Dan satu yang penting
sahabat-sahabat yang menonton, kita juga perlu tahu ilmu-ilmu dalam media. Macam contoh, Datuk walaupun kita di usia macam tu, ambil tahu je pasal TikTok. Tapi kadang-kadang tu bila Umi tanya pada kawan-kawan, tahu tak ada anak-anak kita ada akaun TikTok? Ada akaun TikTok? Saya pun tak tahu. Media ni tak sebelah lah. Saya tak ada masa, saya nak masak, saya nak buat kerja-kerja rumah, tak ada nak buka Facebook, tak ada nak buka IG, tak ada nak buka TikTok, tak ada nak tengok Twitter, tak ada nak tengok apa semua tu. Ambil-ambil mereka dengan dunia mereka. Jadi kawalan macam ni menyebabkan anak rasa selamat. Sebab apa? Mak dia tak tahu. Tak tahu aktiviti dia dalam handphone tu. Tak tahu apa yang dia nampak dalam handphone tu. Hatta ada satu kes anak sedang melihat video lucah depan mak ayah pun, dia duduk selamba je. Pasal apa? Bila dia tengok, dia tanya anak dia buat apa? Anak kata, saya study mak. Padahal dalam masa yang sama dia tengok video lucah. Sebab mak dia tak ambil tahu. Mak ambil mudah benda ni. Baik. Yang ketiga ialah, Allahumma salli ala Muhammad, dalam sebenarnya pendidikan agama yang rendah. Selalu Datuk ingatkan kita. Daripada awal lagi hendaklah menitipkan agama dari sudut solatnya, akhlaknya. Jadi Umi, tadi kami dengar kisah siapa nama? Kumaran Datuk? Kumaran. Subhanallah, bila dengar cerita tu, ramai orang-orang yang Allah pilih untuk dapat mayahdillah dulu. Apa Allah pilih dapat hidayah. Kadang-kadang kita rasa jealous. Sebab apa? Bila mereka dapat hidayah ni terus dia berubah 360 Datuk. Ramai kawan-kawan Umi sekalipun. Bila mereka dah sedar, mereka tu rasa macam kami dah lama dah duduk dalam kekufuran, duduk dalam maksiat. Bila dah dapat hidayah, mereka berebut nak dapat cepat ni. Rasa macam dah nak hampir dah dia ingat nak mati dan sebagainya. Baru ni tengok video Nabil tak silap, ada artis Nabil dengan Syahrul Rizwan, mereka buat diskusi macam usrah macam tu lah. Pakat nangis-nangis sebab apa? Sebab kita dah lama, saya dah duduk 30 tahun tapi saya tak tahu tentang maksud syahadah. Saya rasa malu dengan Tuhan sebab saya mensisakan solat. Itu ialah artis-artis yang kira duduk dalam media lah, nampak betapa mereka baru dapat Islam. Tapi kita ni, kita yang dibesarkan daripada kecil dengan agama. Kadang-kadang ego kita dengan agama rasa tak apalah, aku dah duduk dalam Islam, aku dah belajar, sekolah rendah dah belajar, dah jadi orang baik. Hati-hati kadang-kadang ni kepada al-iman yazid wa yanqus. Iman itu dia bertambah dan juga berkurang. Kita kena sentiasa berhati-hati. Sebab tu selalu pesan, kalau kita nak duduk kita doa dengan Allah, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Kita nak doa kepada Allah supaya matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Macam kalau kemarin tu dapat mengislamkan 300 orang lebih subhanallah. Saya jadi deep tak tahu nak speechless sebab macam bila Datuk tanya berapa orang yang ustazah dah islamkan. Tak ada Datuk. Saya hanya melihat orang Islam. Masa duduk kat Sarawak tu pun ada peluang depan mata seorang sahabat yang memang suka kepada agama. Sembang-sembang aja. Tapi tak sampai peringkat dia masuk. Di sini sekalipun, di Baling, ada pernah Umi mendekati seorang anak pelajar Siam. Pelajar Siam sembang-sembang tapi tak sampai peringkat dia masuk Islam. Maksudnya betapa kerdilnya kita ni, kecilnya kita ni, peranan kita dalam masyarakat, apa yang kita buat sebenarnya. Dalam hatta kita kadang-kadang silap lagi kita dah jadi punca kepada anak-anak kita, kepada remaja hari ni yang jauh daripada Islam disebabkan oleh keangkuhan kita dan egonya kita dengan amalan yang kita buat. Kadang-kadang Datuk Umi perhatikan kadang-kadang kita sendiri. Contoh hari tu masa tu bukan pandemik lah. Seorang wanita yang menjaga surau dengan angkuhnya, bukan dengan angkuh, garang. Dia seorang ibu, dia bawa anak dia, anak kecil masuk solat sekali. Jadi anak dia tak kat mana kan, masa tu dia musafir. Dia perempuan tu kata, tak boleh, anak tak boleh masuk, letak je kat luar. So jadi perempuan tu akhirnya ambil keputusan untuk tak solat kat situ. Sebab apa? Kenapa? Kita tidak memahami. Kadang-kadang kita rasa macam Allahumma salli ala dengan Islamnya kita, dengan tudung labuhnya kita, dengan kita rasa kita akhlak yang baik, gambarannya jadi akhlak yang buruk kepada orang yang baru nak mendekati Islam. Jadi insyaAllah 3 ni dulu yang membawa kepada apa dia punca sebenarnya berlakunya masalah remaja ni lari daripada Islam, atau remaja ni dia tak berapa nak lekat sehingga menyebabkan mereka memilih untuk melakukan perbuatan seks luar nikah tadi.
InsyaAllah. Okey Datuk, saya sudah Datuk. Okey. Tiga perkara tadilah tuan-tuan ya. Yang pentingnya ialah pendidikan Islam, yang pentingnya ialah kawalan, sebagaimana yang Ustazah sebut. Yang ini memang mak bapak tuan-tuan ya, saya sendiri berpengalaman sangat. Yang mak bapak tak berapa ambil kisah anak itu berkembang. Yang dikisahkannya matematik, yang dikisahkannya sains, yang dikisahkannya tuition, yang dikisahkannya ialah pakaian, yang dikisahkannya transport, pergi ke sekolah dan sebagainya. Itu satu hal. Tapi tanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala bukan itu sangat. Tanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala setakat mana Islam bersemayam dalam hati anak-anak. Hasil daripada gubahan-gubahan yang dibuat oleh ibu dan ayah. Itu yang ditanya kepada kita. Tapi tidak, kita tengok ya. Ustazah, saya dulu-dulu mengendalikan namanya Kem Jaya Diri Remaja. Kem Jaya Diri Remaja. Biasanya kem tu kita limitkan kepada hanya dalam sekitar 60 orang saja. Limitnya 60 orang. Dan kita ambil daripada anak-anak yang berumur 14 tahun sampailah kepada umur 21 tahun, 22 tahun. Yang remaja macam itu. Ustazah ya, program yang lama 9 hari Ustazah, 9 hari dengan mereka, 9 hari dengan fasilitator dan sebagainya. Hari yang pertama, hari yang kedua tu pun, terutamanya pelajar-pelajar wanita tu dah cerita dengan kakak-kakak fasilitator. Sebahagian besarnya, boleh katakan dekat-dekat 30-40% sudah merasakan seks dari peringkat awal. Ada setengahnya 13 tahun dah merasakan seks dan sebagainya. Dan ada yang setengahnya sudah menggugurkan anak 2-3 kali. Dia bagi tahu. Jadi benda-benda macam inilah saudara. Jadi yang Ustazah timbulkan di 3 perkara di peringkat awal ni. Itulah antara sebabnya. Dan fasilitator dalam kita bincangkan, hari-harian kita ada bincang. Itulah antara sebabnya. Tak ada pendidikan agama, bapa tak mengambil kisah, mak tak mengambil kisah. Bapa pergi kerja pagi pukul 6:30, balik bapa pukul 7 malam pagi. Habis makan, tengok TV, tidur. Tak bercakap dengan anak, tak bergurau senda dengan anak. Tak ada menunjukkan kasih sayang pada anak. Inilah yang berlaku. Akhirnya tuan-tuan, dia ada sel-sel. Sel ni maknanya macam penjaga lah. Penjaga ni ada sel-sel dia. Ada sel anak laki-laki, ada sel anak perempuan, ada sel mak ayah. Masing-masing dalam sel. Tapi kalau misalnya rumah kita ada sembahyang berjemaah, kita keluar daripada sel. Maknanya satu hari subuh berjemaah. Paling tidaknya 15 minit sebelum subuh dan 15 minit selepas subuh. Maknanya kita tidak 40 minit bersama dengan anak-anak. Mana bersama dengan anak rukuk dan sujud menyembah Allah. Bersama dengan anak tuan mengangkat tangan, anak-anak mengaminkan. Benar wahai Allah, benar wahai Allah, benar wahai Allah. Tapi ini tidak berlaku tuan-tuan. Dalam keluarga tak berlaku. Ustazah, ada isteri-isteri terutamanya. Sekarang ni saya ada 13 keluarga Ustazah. 13 keluarga termasuk keluarga daripada Singapura, daripada Brunei, yang membuat program yang dipanggil usrah atau usrah keluarga. Kita initiate Yayasan Sabah initiate kita ada dekat 11 orang ustaz dan ustazah yang boleh menjadi nakib, menginitiatekan supaya dalam keluarga itu dapat peringatan Islam. Alhamdulillah 13 ustazah, 13, dan ada yang nak minta, selepas itu nak minta oleh kerana dia rasa sentuhan-sentuhan itu begitu hebatnya, ada yang nak minta seminggu sekali, ada yang nak minta 2 minggu sekali. Jadi kita pun tak mampu nak buat seminggu sekali, 2 minggu sekali pun tak mampu. Sebab bukan saja 13 keluarga itu yang patut diraih. Tapi kita ada program-program kita. Setiap pagi kita ada program, setiap malam kita ada program, setiap petang kita ada program, setiap tengah hari kita ada program. Kan, ya? Jadi inilah tuan-tuan dan puan yang saya merasakan perlu ada ramai lagi macam Ustazah ni, macam kita. Ramai lagi. Masalah besarnya Ustazah, minta maaf saya nak sebutkan ni. Masalahnya, minta maaf saya sebut dengan kemaafan. Ustaz dan Ustazah yang ada pendidikan agama pun tak mainkan peranan. Minta maaf Ustazah. Tak mainkan peranan. Ini ialah salah satu orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Taala. Baru ni 2 malam yang lepas kita cerita manusia yang dikutuk, manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Taala. Siapa golongan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Taala? Antaranya orang yang menyembunyikan ilmu. Ada ilmu disembunyikan ilmunya. Ini berapa ramai tuan-tuan yang balik daripada Tahirah, berapa ramai yang balik daripada Yaman, berapa banyak yang lulusan UKM, berapa banyak lulusan daripada USIM, berapa banyak lulusan daripada berbagai-bagai tuan-tuan, dalam negara, luar negara, daripada Saudi, daripada Madinah. Tapi berapa ramai yang terjun ke lapangan macam kumaran. Inilah yang apa ni. Okey, balik Ustazah. Tapi apa pun simpulannya, yang 3 perkara yang Ustazah sebut di peringkat awal ni, kenapa anak kita terdedah, dan bukan saja terdedah, melakukan benda-benda yang sangat dikutuk, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3 perkara. Mungkin Ustaz nak tambah lagi 2 perkara, katanya 5 perkara tadi. Sila Ustazah. Baik, okey. Terima kasih Datuk. Betul lah. Umi sebelum pandemik, kami juga ada buat program. Satu hari tu Umi dia berjemput lah untuk lebih kurang 30 orang pelajar di satu sekolah ni yang ada masalah. Yang kira cikgu-cikgu tak suka lah. Cikgu tak suka, waris pun ada masalah. Masih program banyak kita buat macam Datuk ajar kami itulah buat camp-camp untuk anak-anak. Tapi camp yang macam ni jarang-jarang dijemput oleh sekolah. Tetapi bila once sekali tu kesan tu lama dekat Umi dengan anak-anak atau fasilitator kami lah. Bila pergi tu kat sekolah tu, Umi nak cerita pengalaman sebab kita nak cerita pasal anak-anak ini masuk kat sekolah tu, kira kalau biasa kan camp tu peserta semua dah siap tunggu Subhanallah, pergi camp ni kami pergi dengan sampai kereta, sampai tempat lokasi tu, kontak dia punya kaunselor tu. Tanyalah, kaunselor mana peserta? Peserta tengah main bola. Perempuan main bola sepak kat padang. Yang lelaki datang dengan chewing gumnya, duduk macam style gangster kan, kat tunggu tengok kami lelaki dalam 15 orang, perempuan 15 orang. Yang perempuan tu masya-Allah lah. Anak-anak Umi pun hak lelaki dia kata pesan tutup sebelah mata, pakai seksi. Kecil, baju kecil, t-shirt kecil. Itulah dia kata. Kaunselor kata jenuh kami ligan. Bukan, jadi kalau kata nak suruh datang daftar tu pakai baju kurung, tak mari dah lah dia kata. Jadi kata tak apalah, janji mai, pakailah baju apa pun. So itulah baju yang mereka ada. Datang hari pertama masa intro tu, masa orientasi tu, ialah Umi bawa yang zikir yang Tok Subhanallah. Zikir tu sangat power. Khas yang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allah. Kita bawa yang tu dulu. Sebab mereka ni lama tak berzikir, lama tak hilang daripada Islam, lama daripada menjejak Nabi, dia tak rasa dekat, Allah dia rasa jauh. Jadi bila kita bawa tu pelan dalam masa setengah jam, zikir je, zikir, suruh dia tunduk, zikir. Zikir lama-lama anak ni dia lembut hati dia. Dan di akhir program tu memang nangis lah. Masa antara sebab ni memang 3 ni lah, dan Umi akan cerita lagi 2, memang sebiji macam yang Datuk buat tu. Punca dia. Dan yang sedihnya Datuk, sahabat-sahabat, pada malam last tu biasanya kita akan panggil waris kan datang. Waris datang, hak warisnya ibu je yang semangat. Ayahnya masa kami bagi slot untuk waris, dia boleh baca surat khabar. Allah. Subhanallah, kita yang nak menyampaikan sedih Datuk. Dia tu. Lepas tu okeylah dah bagi ni, dia tengok handphone dekat belakang. Ibu-ibu yang mengalirkan air mata, anak-anak tu nangis. Dah 2 hari dengan kami nangis. Kita zikir nangis, solat berjemaah nangis. Bagi dan rasa ukhuwah sebab kata pada hari ni 3 hari kamu ada Umi, kamu ada abang-abang, kamu ada kakak-kakak yang mana mereka tak pernah rasa benda tu dalam keluarga. So bila last dia mengharapkan untuk mak bapak, kita sedarkan mak bapak dalam sejam memang tak cukup lah. Yang datang tu ialah waris yang diwajibkan datang. Kalau tak wajib kami panggil. Jadi kaunselor memang tegas lah, pengetua pun datang untuk tengok. Datanglah mak ayah. Yang sedih satu keluarga ni lah. Anak dia dah nangis, saya kata sekarang pergilah jumpa mak ayah kamu untuk minta maaf. Ayah dia tak nak peluk dia. Dia kerah macam tu kan, Allah kata kami. Lepas tu dia beritahu kami. Yang terkesan pada Umi lah, pada slot itu anak nak beritahu Umi, 3 hari kami merasa bahagia duduk dalam sebuah keluarga Islam. Kami kembali ke tempat kami. Umi doakan kami kuat. Nampak tak? Maksudnya inilah yang berlaku dalam masyarakat kita, dan Umi harap sahabat-sahabat yang menonton ni insya-Allah orang yang memilih Islam sebagai cara hidup, tetapi di luar sana ramai lagi. Siapa nak bantu mereka? Macam Datuk katalah, ramai ustaz-ustazah ramai dekat Malaysia ni. Tapi berapa ramai yang nak buat program-program macam ni? Kalau dijemput Qiyamul-Lail, ramainya ialah nak memastikan dia, suami dia, anak dia makan cukup, dan mereka kalau jadi ustazah pergi sekolah, balik sekolah, that's all. Nak bagi program-program agama, kalau pengetua suruh dia perbuat. Kalau ada wajib katalah dia seorang, ni ustaz-ustazah kat sekolah-sekolah lah, menyeru kepada sahabat-sahabat ustaz-ustazah. Yang mungkin ada yang menonton, ada mungkin yang lihat selepas ini, jomlah kita sama-sama turun padang semua sekali. Jangan tunggu seorang-seorang. Datuk ni berjuang subhanallah pagi petang siang malam untuk menyampaikan agama ni, sama-samalah kita buat semampu kita. Macam Umi yang mampunya, Umi jemput Datuk untuk share pada pagi ni. Ini yang mampu. Di samping saya buat live saya sendiri, dan juga
kita buat remaja-remaja yang datang sekali buat usrah kecil, dia termampu. Tapi buat, dia panggil apa, buat, jangan tak buat langsung. Cuba sikit-sikit insyaAllah. Baik, ada dua lagi tu insyaAllah. Yang keempat kalau kita tahu punca dia, punca lah mereka ni tak tahu. Tidak tahu tu salah. Disebabkan oleh tak ada pendidikan tadi, kadang-kadang anak-anak ni tak tahu. Kata pelik lah kan tak tahu, sebab memang daripada kajian menunjukkan bahawa anak-anak ini mereka tidak tahu bahawa kalau buat perkara tu dia hatta. Bila kita kaji kenapa orang membunuh diri, mereka tak tahu lepas bunuh diri akan mengulang-ulang perkara itu. Contohnya orang dalam hadis, Umi tak ingat matan hadis tu, kata siapa yang tujun daripada tempat yang tinggi, maka bila di akhirat nanti akan diulang. Dia terjun balik, dia mati. Dia terjun balik, dia mati. Ulang-ulang sampai bila? Sampai bila-bila. Orang yang tikam diri dia. Sebab orang yang bunuh diri ni, rupa-rupanya dia ingat, bila bunuh diri ni habis masalah. Dia tak tahu bahawa kalau di Islam, bunuh diri, maka benda tu akan diulang-ulang di akhirat. Sebab Allah sangat mengecam, sangat ni azab kepada orang yang memilih untuk membunuh diri. Tapi Datuk, orang yang nak bunuh diri tak tahu. Dia tak ada ilmu. Dia tak tahu bahawa itulah sebenarnya yang akan mereka dapat di akhirat nanti bunuh diri. Yang dia tahu adalah dia nak selesai masalah dia. Dengan mati, dengan habis lah. Rupanya tak habis. Jadi, pendidikan tak ada. Jadi, yang berlakunya kadang-kadang, the simple thing, bila kita bagi ceramah, cakap pasal, maaf saya nak sebut perkataan melancap ataupun onani. Bila sebut pada anak-anak, mereka tak tahu. Ada seorang pelajar ni, umur dia 17 tahun, dia seorang yang sangat bijak dalam akademik. Bila Umi bagi ceramah berkenaan dengan onani, dia main jumpa, dia lepas tu dan nangis-nangis. Dia kata, Umi, saya tak tahu selama ni saya buat perkara yang haram. Saya ingatkan seks saja yang haram, melakukan maksiat dengan lelaki jarang. Rupanya onani pun haram. Ya, haram. Sebab dia boleh menyebabkan terjejasnya awak punya ni. Sebab Islam menyediakan banyak perkara lain kalau sekiranya ada keinginan nafsu yang tak dapat dikawal. Right? Jadi pengetahuan dan yang terakhir sekali untuk hari inilah, kerana apa? Kerana tidak ada kegiatan selain daripada mereka ni duduk tengok handphonenya. Kenapa anak kita suka main PUBG game? Sebab kita tak bagi kerja kat mereka, tak bagi tugasan. Jadi sebab masa dah sangat-sangat ni, Umi saja nak share apa yang bila melihat bila Umi melihat anak-anak pun mula, bila kita renggang macam mana tu katalah, anak-anak ni kalau sebab tu usrah kalau macam kami dulu, usrah kena seminggu sekali. So apa yang kami berusaha untuk buat adalah anak-anak ni diajak untuk selain pada solat berjemaah untuk berjumpa, makan wajib semua sama-sama, ada buat penambahan sikit bacaan hadis. Maksudnya baca hadis dan surah Al-Mulk. Biasanya Al-Mulk baca sendiri dan kadang-kadang dalam keluarga kami bila dah sendiri-sendiri tu Datuk, dah galik dengan buat kerja, dia tertidur. Maksudnya tak terbaca surah Al-Mulk. Jadi lepas maghrib kami buat, okey semua duduk dekat ni, jangan bangun daripada tikar sejadah, baca surah Al-Mulk dulu. Lepas baca semua, kita buat giliran. Alung mula dulu, Angah kemudian, nanti ikuti adik-adik dia, bacalah hadis. Jadi kami pilihlah mudah supaya sebab dalam Quran dia orang baca. So contohlah, apa aktiviti yang kami rancang, kami buatlah, ambil buku ni, hadis 40. Hadis 40 baca langsung seorang. Oh boleh tahu. Jadi bila seorang bentang, yang lain tanya. Bila tanya tu, masa itulah kita boleh cerita. Bila mak ayah kata kami sebenarnya tak pandai nak bagi tafsirah, tak, sebenarnya nasihat-nasihat yang kita bagi tu ialah nasihat-nasihat kalau benda tu ke arah Islam. Tak perlu kadang macam kita baca hadis, kita sebut ayat Quran. Bila mak bapak bagi nasihat dalam usrah atau dalam perkumpulan lepas solat, dia akan lebih terkesan. Sebab saat lagi kita nak bersalam atau baru je bersalam, cium tangan mak, kita peluk mak kita, lebih terkesan. Jadi insyaAllah Umi nak menyeru kepada diri Umi sendiri, sahabat-sahabat, jomlah kita buat perubahan dalam keluarga kita. Sekurang-kurangnya sikit macam doktor ada, buat sikit je, buat start dengan solat berjemaah dulu. Kalau boleh kita start baca Quran sama-sama, sama membetulkan. Sebenarnya dalam pandemik ni banyak kelas-kelas agama. Kalau tengok kat Facebook tu banyak orang offer kelas-kelas Al-Quran. Macam Umi sendiri, walaupun saya ustazah, saya masuk kelas talaki Al-Quran. Ajak talaki Al-Quran dengan semua ustaz. Lepas tu ajak kawan-kawan join sekali. Kita buat usrah. Usrah dengan dalam ni dah tak boleh jumpa, kita buat usrah maya. Maksudnya ada usrah dengan kawan-kawan, ada usrah dengan anak-anak, usrah dengan dalam usrah kita sendiri. Maksudnya aktiviti itu yang sangat perlu.
untuk kita meletakkan balik ukhuwah Islamiah sama keluarga supaya dapat kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berpesan masa time dulu lah boleh bagi nasihat. Selain daripada yang Umi boleh bagi tahu, kita tanya personally anak-anak yang sebelum-sebelum ni dicerita pendidikan atau kesilapan mak bapak dalam mendidik anak-anak. Merendahkan anak-anak tu tidak suka untuk disebut keburukan di depan orang lain. Tu kena ingat. Bukan anak-anak saja, isteri pun. Isteri tak suka suami dia sebut kekurangan di depan anak-anak. Tegur isteri, marah isteri depan anak-anak. Isteri pula tegur ayah depan anak. Itu benda yang basic. Sebenarnya ramai orang lupa yang boleh menyebabkan berlaku renggangan. Macam Datuk kata tadi, shell masing-masing. Dia jadilah konsum walaupun duduk satu rumah, tapi ayah satu prinsip, anak satu prinsip. Masing-masing anak-anak renggang satu sama lain. Dia kata dekat tapi jauh. Duduk dekat depan mata tapi hati tu jauh. Jadi kita kalau boleh walaupun duduk jauh, macam Umi dengan Datuk, rasa macam ayah sendiri kan. Duduk jauh tapi rasa dekat. Kalau ada insya-Allah pandemik berakhir dan kami boleh pergi ziarah, insya-Allah nanti saya bawa anak-anak jumpa Datuk dekat rumah Taman Turisme insya-Allah. Bila dah macam ni dia rasa dekat Jadi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat meraihkan ukhuwah ini. Jadi kalau belum kita bina dalam keluarga di luar, binalah dalam keluarga kita insya-Allah. Ada usaha, kita berusaha, tapi hidayah yang Allah yang bagi. Selalu pesan tu. Kita usaha mulut kita, anak-anak kita berpegang dengan surah Al-Ghafir tu ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah. Serahkan semua kepada Allah. Kita boleh kejut anak, boleh pesan dia, tetapi yang mencentik hati dia tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan jadi penghukum kepada anak kita. Jangan jadi penghukum kepada suami kita, pada isteri kita. Jadi orang yang menyerahkan semua sekali, serah kepada Allah. Kita berusaha. Jadi Allah tidak melihat kepada kesan, hasil tu. Allah tak tengok. Awak didik anak, awak anak jadi baik. Allah tak tengok kepada hasil. Allah melihat kepada apa usaha kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam Datuk. Para penonton yang hormati sekalian tadi kami ni sekeluarga ni tadi selepas subuh berjemaah, berdoa, berwirid dan sebagainya, kita bacalah sepotong dua potong hadis. Hadis yang dibaca pagi ni mengenai tentang malu, tuan-tuan tentang malu. Ini masalah besar kita tentang malu ni. Kita malu kepada makhluk, tidak malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil contohlah. Saya minta teman-teman yang bila kita berjumpa dan sebagainya, kadang-kadang kita dah nak saja nak cerita-cerita agama yalah kadang-kadang bila kita dah mesra, ada masanya kita berjumpa walaupun dalam 10 minit tapi dah ada kemesraan tu sudah ada kadang-kadang. Tapi bila kita tanya-tanya soal agama ni, malu tentang sebagainya malu. Katakanlah nak semak bacaan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil misalnya. Sudah semak baca. Tapi sebenarnya malu tuan-tuan tentang Al-Quran malu. Anak belajar Al-Quran malu. Anak nak sebut Al-Quran malu, nak buka Al-Quran malu. Malu dengan cucu, malu dengan anak. Apalagi malu dengan orang-orang yang bersama dengan kita. Malu dengan sahabat-sahabat. Malu dengan orang yang tak dikenal. Malu orang yang dikenal. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk ni, kita tak apa-apa malu. Kita telanjangkan diri kita separuh pakaian tapi macam telanjang, kita tak malu. Kita tak tutup aurat, kita tak malu. Kita menggunakan perkataan-perkataan yang kesat kepada isteri kita, kita tak malu. Depan anak kita, kita tak malu. Tapi bila nak buka Al-Quran, bila nak cuba dia baca, sudah begitu sajalah. Yang wajibnya, ayat akhir itu wajib. Kadang-kadang kita minta baca, tolong baca sikit. Malu. Nantilah. Bila nanti kita jumpa seorang-seorang, nanti kita baca. Itu nantilah. Bila nantilah. Sampai malaikat maut lah yang mencuba dia. Malaikat maut lah yang menyemak bacaan dia nanti. Inilah tuan-tuan yang berlaku. Dan cara kita kena kikis. Macam mana caranya kita kena kikis sifat malu ni. Untuk Allah dan Rasulnya, tak ada malu-malu. Jadi inilah, Ustazah, saya tengok fenomena malu ni. Satu perkara lah. Terutamanya dalam masyarakat Melayu. Saya tengok orang Arab ni, dia lain. Orang putih ni lain, tuan-tuan. Orang putih, yelah kita berkawan dengan orang putih, orang Arab dan sebagainya. Dia kurang, tuan-tuan. Malu dari segi hal hubungannya dengan hal-hal kepribadian dia tu untuk mendapatkan satu yang lebih baik lagi. Dia tak malu menelanjangkan dirinya, kelemahan dirinya, dia tak malu. Tapi kita orang Melayu ni lain saya tengok. Malu. Apalagi tentang agama, tentang semayang. Sembayang ke tak sembayang ke malu. Dia didik isteri tak didik isteri, didik anak tak didik anak, nak cerita hal tu malu.
Sebab itu orang Melayu, bila agama ni, dia dah jadi private dah. Very private. Jadi tuan-tuan, setengahnya orang yang educated, yang saya tengok ya, kawan-kawan saya yang educated ni, bab agama tu, tu Hasan itu bab peribadi, San itu peribadi, San. Jadi bila agama tu peribadi, maknanya itulah yang berlaku, tuan-tuan. Dan kita ikut ini trendi barat. Agama itu private, agama itu terkhusus untuk diceritakan di church, di tempat-tempat sembahyang, di tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Bukan public. Not public space. Dia ada public space, ada private space, tuan-tuan ya. Jadi dalam Islam mana ada private space? Adalah public space tapi lain. Konteksnya lain yang kita cerita. Tapi inilah tuan-tuan, para penonton dia Ustazah tapi kata 5 perkara. Dan mungkin minggu depan kita dalami lagi ni tentang pendidikan seks ni Ustazah ya. Sangat penting. Sangat ini hari ni mukadimah ni. 5 perkara ni mukadimah. Agaknya kalau kita pergi susul lagi sampai kita boleh baca kepala anak-anak ni, boleh baca hati dia dan sebagainya. Dan nafsu dia, nafsu macam mana? How to manage nafsu? How to manage lust? Macam mana nak manage lust? Nak manage nafsu ni, Masya Allah. Bukannya mudah, cakap mudah tuan-tuan. Yang tua-tua macam saya ni pun kena manage lust. Orang yang banyak beribadah, yang banyak semayang, sampai hitam dahi pun ada nafsu tuan-tuan, ada nafsu. Kadang-kadang nafsunya lagi bersemarak lagi. Dicuba oleh iblis, syaitan dan sebagainya. Jadi maknanya insya-Allah lah Ustazah boleh tolong agaknya untuk kita berjumpa minggu depan ni, agaknya lah cerita lagi sikit lagi komen dan juga insights of lust, the insight of nafsu tu yang kita kena bentangkan insya-Allah. Ustazah tak apa cuba sebut sikit, saya tertarik dengan buku tu apa cinta apa tu macam mana? Buku ni buku Ajariku Bercinta. Tapi dah habislah stok ni, sedang buat penerbitan semula tapi dalam bentuk e-book. Sebab kan susah sekarang nak ni cetak. Dah betul ada dalam e-book dah. Bentuk e-book sedang dalam proses lah. Dah siap nanti saya bagi tahu. Bagi tahu ni. Ini nanti kita kan alhamdulillah tuan-tuan ini Ustazah ada satu percubaan Ustazah menulis ada kaitannya dengan LGBT dan sebagainya dalam bentuk novel tuan-tuan, dalam bentuk novel dibuat oleh Ustazah. Dapatkanlah buku tu nanti bila inilah cetakan yang kedua agaknya ni. Masya-Allah. Datuk mungkin boleh Umi bagi sebab bila orang kontak personal Umi, nanti kita akan bagi Google Form untuk diisi. Nanti kita akan post. Lah sebahagian ni. Ada bahan-bahan juga e-book percuma yang sedang Umi bagi. Contoh satu, soal jawab agama pun dalam proses yang berkaitan dengan kisah-kisah cinta ni, ada yang duk dalam Facebook, duk dalam IG tu kita Umi kumpulkan buat dalam bentuk e-book. Yang ni saya bagi percuma. Jadi siapa yang berhajat bolehlah personal hantar WhatsApp kat Umi. Boleh bagi nombor telefon Datuk? Boleh. Boleh saya bagi nombor telefon saya, mungkin boleh catat sahabat-sahabat. Tak kisahlah kat Brunei ke Singapura, mana-mana pun tak apa sebab kita tulis dalam bahasa Malaysia. 013 nombor telefon 013 514 2806 013 514 2806. Kontak Umi dulu, nanti kita akan bagi borang. InsyaAllah lepas tu kita akan pelan-pelan lah anak Umi kan yang akan hantar e-book secara percuma yang ni. Buku ni kita jual lah, buku novel jual dalam proses lagi insyaAllah. Itulah usaha dari saya Datuk, insyaAllah. Jumpa lagi pada minggu depan tuan-tuan ya. Ustazah yang kita jumpa minggu depan Ustazah. Yang malam tu rasanya dah ada tenaga yang mengisi. Ustazah ada dua kali isi jadi kita jumpa minggu depan dalam program yang ini insya-Allah. Dan saya harap Ustazah dapat mendetailkan lagi persoalan pendidikan seks ini yang saya kawalan nafsu macam mana how to manage bukan how to manage, kita kena manage ni, how to manage anger misalnya kan itu pun sebagai daripada nafsu. Banyaklah tuan-tuan tulisan-tulisan psikologi banyak, tapi kita nak pendekatan psikologi pun kita nak, pendekatan ilahi, pendekatan agama pun kita nak. Jadi ini yang Ustazah boleh bentangkan dalam pertemuan yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah Ustazah ada TikTok, saya pun ada TikTok tuan-tuan. Saya appear 4 kali tuan-tuan. Satu hari 4 kali dalam TikTok. Pukul 9 sekejap lagi tuan-tuan, saya rehat sekejap. Pukul 9 saya cerita namanya Mahkota Cinta. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Nabi, cinta mak bapak.
cinta diri, cinta kecemerlangan, cinta umat dan sebagainya, insya-Allah ya. Dan saya sedang bercerita sekarang ni tuan-tuan, gambaran cinta yang anak-anak mesti berikan terakhir, puncak cinta anak-anak kepada ibu dan bapa waktu menghadap mak bapak berada dalam sakratul maut. Itu saya cerita. Saya dah mula semalam, saya nak cerita pagi ni, saya nak sambung lagi. Itulah kemuncak cinta. Kalau misalnya, kalau tak ada, anak-anak tak ada, itulah yang terakhir ibu ayah bernafas. Itulah terakhir kalau dia boleh memandang wajah anaknya. Tapi nak pandang wajah anaknya ada 8 orang, ada hanya 2 saja, 6 orang tidak berada di situ ya. Ada setengahnya berada di situ, tapi tak berada di bilik maut tu, tak ada dia. Jadi ini benda-benda macam inilah yang saya nak cerita tuan-tuan dan puan, dan pengalaman saya tengok sendiri, pengalaman peribadi kerana saya biasa dijemput orang yang berada nazak ni, saya dijemputlah untuk tengok macam mana pemergian yang terakhir orang nak pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara, itulah yang saya cerita. Itu pukul 9. Antara pukul 9 sampai pukul 10 ni video je 2 minit aja. 1 minit setengah, 2 minit tuan-tuan. Namanya Amalan Kenit Pahala Melangit. Amalan Kenit Pahala Melangit. Rasa saya dah siri yang ke-26. Saya dah siapkan 50 siri tuan-tuan. Siri yang ke-26. Kemudian tu pukul 5.30 live. Pukul 9 live, 5.30 petang ni live. Apa saya cerita 5.30 petang ni tuan-tuan? Saya cerita tentang ketagihan gadget. Ketagihan gadget tuan-tuan, insya-Allah. Dan malam video lagi, antara pukul 9 pukul 10 kita uploadkan video tu, tajuknya beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara mengatasi kesilapan itu. Satu hari TikTok tuan-tuan 4 kali. Tak termasuk dalam Facebook, termasuk dalam Twitter, dalam kita punya YouTube dan sebagainya tuan-tuan, hampir semualah kita nak supaya kita nak masuk tuan-tuan. Apa saja peringkat umur, apa saja keadaan sosioekonomi, apa saja bentuk-bentuk manusianya kita nak masuk. Sebab tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan tengok kajian-kajian yang dibuat mengenai media sosial, misalnya katakan IG, certain group, mainly certain group of people. TikTok, certain group of people. Kemudian tu YouTube, a certain age yang biasanya melayari YouTube. Jadi kita kena masuk semua, macam ustazah pun. Ustazah ada IG, ustazah ada TikTok, ustazah ada Facebook. Macam itulah caranya tuan-tuan. Jadi saya seronoklah tengok macam ustazah kan, pendidikan agama dan sebagainya. Ada tuan-tuan, ada akaun dalam platform-platform ini. Saya mintalah semua kalau boleh ustaz-ustazah kena ada benda ni. Inilah cara yang terakhir yang ada, teknologi yang ada, yang kita mesti gunakan teknologi ini atas aras positif. Dan saya telah menggunakannya insya-Allah. 2 tahun tuan-tuan, 2 tahun. 2 tahun pagi pukul 7, malam 9 suku. 2 tahun pagi pukul 7, malam 9 suku, saya telah membariskan hampir 100 ustaz dan ustazah. Doktor, profesor. Malam tadi Profesor, Doktor, full Profesor Nur Azniza Isa daripada UUM ulas apa yang Kumaran cakap. Ulas apa yang Ridwan cakap malam tadi tuan-tuan. Inilah dia caranya. Dan dia pun seronok, profesor ni seronok sebab selama ni tuan-tuan, dia minta maaf yang orang lain lah, bukan yang saya katakan profesor malam tadi tu. Yang lain tu terkurung dalam universiti, terkurung dalam bilik kuliah. Jadi bila kita jemput dia dalam keluar daripada bilik kuliah tu dan diraikan tuan-tuan dan puan, dan responnya bagus, baru nampak tuan-tuan, baru nampak hidup. Professorship dia tu baru nampak hidup tuan-tuan dan puan. Jadi inilah yang macam ustazah lah. Ustazah boleh tinggal di baling, duduk pergi mengajar, balik, lepas tu didik anak-anak sendiri saja. Tuan-tuan tutup bilik, tutup tingkap, tutup pintu, makan, masak, boleh. Tapi ustazah tidak cerita begitu sebab dah dididik daripada awal. Kamu mesti jadi Islamic worker, kamu mesti menjadi social worker, kamu mesti menjadi akidah worker, kamu mesti menjadi akhlak worker. Jadi inilah tuan-tuan dan puan yang kita lakukan insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih ustazah, terima kasih. Dengar celoteh-celoteh kita pagi-pagi ni ustazah. Saya harap ini bukan celoteh sebarang celoteh lah. Ini celoteh kita, saya pun tak suka. Kalau celoteh-celoteh yang buang cakap-cakap tu, itu namanya lara. Dan saya tak suka nak duduk dalam majlis lara. Dan saya tidak dibenarkan oleh Allah duduk dalam majlis lara. Jadi ustazah cukup sebagai itu. Terima kasih. Salam kepada teman-teman di Baling dan teman-teman yang lain, insya-Allah. Mari kita sama-sama mertabatkan Islam. Mari kita sama-sama supaya nama kita terukir. Rasa saja nama ustazah sudah terukir di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita hendak dalam insya-Allah. Jadi cukup setakat itu. More boleh tayangkan tuan-tuan dan puan, apa juga more kita punya social media tu, platform tu boleh tayangkan. Kemudian tu yang sudah siap, saya sudah di render, namanya rendering tuan-tuan
video-video tu di-render daripada banyak-banyak tu nak dibuatkan dalam 1 jam, 1.5 jam tu render namanya. Kita ada isteriku ketua Bidadari Syurga, satu lagi Jalan ke Syurga. Saya dah rakam Jalan ke Syurga tu tak salah saya 30 ke 40. Tetap satunya 10 minit. Namanya Jalan ke Syurga. Dapatkan tuan-tuan. Namanya pun dah Jalan ke Syurga. Bukan jalan ke Tesco, bukan jalan ke Giant, bukan jalan ke Bukit Bintang, bukan jalan ke Port Dickson, bukan jalan ke Cameron Highland, bukan jalan ke Genting Highland, tapi jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan, mudah-mudahan dapat berjumpa lagi. Jangan lupa tuan-tuan, insya-Allah pukul 9 ni jumpa saya dalam TikTok. Jadi tuan-tuan kena download TikTok, jumpa saya dalam TikTok. Jumpa Ustazah. Ustazah pun saya tengok alhamdulillah TikTok Ustazah nampaknya aktif tuan-tuan, aktif TikTok Ustazah. Jadi dan yang lain-lain juga insya-Allah. Tuan-tuan pergilah, bukan TikTok saya saja, bukan. Pergilah mana-mana TikTok pun asalkan itu memberi kesan yang baik kepada kehidupan kita insya-Allah. Cukup setakat itu. Terima kasih pada Ustazah Cinta. Terima kasih pada tuan-tuan. Terima kasih pada perempuan. Jumpa lagi kita. Kita jumpa tuan-tuan malam ni. Malam ni kita jumpa dengan 2 doktor profesor tuan-tuan. Satu doktor Profesor Rahimi Muhammad Saad daripada Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Memang pakar dalam bidang pakar sungguh tuan-tuan, pakar sungguh. Satu lagi Dr. Bibi Jan, orang Singapura, bekerja di Singapura. Tuan-tuan bekerja dengan Kementerian Pendidikan Singapura setelah dekat 30 tahun lebih dah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Itulah kita hendakkan dia punya ramuan-ramuan kejayaan. Dia minat agama, fikrahnya fikrah Islam. Tuan-tuan, suaminya baru meninggal suaminya pilot pilot, senior pilot dalam SIA meninggal tuan-tuan dan puan alhamdulillah. Dia meneruskan tradisi mendakwahkan agama Allah. Dr. Bibi Jan. Jadi orang Singapura, tuan-tuan, orang Singapura yang melihat siaran ini, jangan lupa malam ni kita saksikan orang Singapura juga yang menjadi tetamu saya, Dr. Bibi Jan namanya. Pukul 9.15 pada malam ni insya-Allah. Besok pagi tuan-tuan dan puan khusus untuk remaja. Besok pagi jam 7 kita jumpa dengan Ustazah Syaurah Isa dengan Imam Muda Hasan Adli besok pagi insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan dan puan Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Kompleks Anjur Husnul Khatimah.